Alright, hai, salam sejahtera, apa khabar? Saya Jura Azrul dan kali ini kita fokus kepada satu video untuk melihat kepada struktur market. Jangan lupa salah satu dalam kita punya mapping asas ataupun basic mapping ialah structure market. Structure market. So satu ialah you kena ingat CDS, iaitu Candlestick Dominant Setup. Nombor dua ialah volatility atau volume. Nombor tiga ialah klasik. Dan yang keempat ialah kita fokus pada market structure. Dan mendalami market structure adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Sebab tu kita kena fokus masa ke masa. Okey, kali ni kita nak tengok dari segi konsep cluster dan juga break. Cluster tu sebenarnya ialah sideway. Tapi kita konsep cluster dan break. Okay. Sebab kadang-kadang pernah tak you terbayang yang you mungkin ada masalah, iaitu dah buy ke atas, turun, lepas tu tunggu-tunggu tak naik-naik sampai kesudahan. 2 bulan, 3 bulan. Dan in fact ada saya punya follower yang saya pernah jumpa dekat Kuantan, whole floating selama 2 tahun lebih. Terbuy dekat atas, 2 tahun kemudian dekat atas lagi price tak naik-naik. Kenapa yang berlaku? Kita kena tengok kat sini. Alright, so kalau kita perhatikan, ini adalah, kita tengok pada graf dulu. So graf ni, ini graf gold, ataupun kita boleh pergi kepada mana-mana graf yang lain pun tak ada masalah. Contoh Euro USD pun boleh, kita tengok. Kita pergi lihat di daily sebagai contoh. Kalau anda perasan, kalau betul-betul anda lihat dan juga anda jelas dengan mata, dengan apa yang saya tunjukkan ni, itu kalau perasan, kita ambil 3 sampel lah. 3 sampel lah. Ni adalah daily. Okay, saya ambil daily. Dan perhatikan di sini. Perhatikan betul-betul. Satu di area sini. Okay. Nombor 2, kita perhatikan. Okay. Nombor 2, saya masukkan function lagi. Di sini. Dan nombor 3, saya masukkan lagi. Okay. Iaitu sini. Ini sebenarnya topik lama, cuma lama saya tak sentuh lah. Saya tak sentuh lama. Okay. Perhatikan. So, dalam kedudukan ini, persoalannya sekarang, saya tak nak merujuk kepada konsep supply dan demand, saya nak merujuk pada you ialah faham asas ni lah. Asas ni sangat penting sebenarnya. Perhatikan. Okay. So, anda boleh lihat di sini ada 3 ni. Ini dinamakan sebagai cluster. Dia panggil cluster. Baik. Saya tulis kat sini dulu, dia panggil cluster. Okey, ini dia panggil cluster. Okey, ini dia panggil cluster. Ini dia panggil cluster. Bermaksudlah sideway. Maksudnya, ni dia duduk di kawasan ni. Cluster. Okey, kawasan ni. Okey. So, apa berlaku ialah cuba you bayangkan, you sell, dekat sini you sangkut sell, disebabkan konon lah you tengok sini you sell. Cuba you bayangkan ini adalah 27 Mac 2020 dan sekarang ni ialah pada 10 November, tak turun-turun pun price kat sini. Apa cerita? Faham? So maksudnya kalau you wholesale kat situ, lepas tu apa berlaku ialah selama bertahun-tahun dari dalam kes ni berbulan, iaitu dalam konteks 1109, sekarang ni 1118. Apa cerita? Jadi konsep cluster dan break kena faham. Sebab ada orang yang, saya tak nak pergi kepada basic, kepada supply dan demand lah. Ada cari supply, cari demand. Saya nak cerita pada you ialah sekarang ni ialah, point utama sekarang ni ialah takut kau terperangkap macam ni bang. Lepas tu kau pula buy kat sini, lepas tu dia turun pula, duduk bawah pula contoh kan. Tak ke mati. So point saya sekarang ni lah, dalam market terdapat cluster dan juga break. Ini cluster, inilah break. Inilah break. Break maksudnya ialah dia dah break jadi trending. Cluster bermaksud sideway. Dia benda sama je, sideway dan trending. Tapi dalam kes penerangan ni kita kena sebut cluster, kena kawasan dia. Dan juga break. Break tu maksudnya dia keluar kawasan. Kemudian membentuk cluster baru. Jadi persoalannya ialah cluster baru. Cluster baru. Tengok contoh macam ni. Kalau saya ambil contohnya, ini saya bagi sampel, sebab ada orang yang memperbincangkan pasal benda ni, di mana dia kata, oh ni confirm, confirm akan naik balik apa sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat daily ni, kalaulah contohnya dekat H4 lah let's say, kan, H4 kita nampak kat sini kan, kita nampak contoh, saya bagi besar sikit, bagi dia nampak sikit. Besar sangat jadi tak nampak. Okey ni, tak contoh. Kita sekarang ni kalau kita perhatikan, tak cantik ni kalau buat macam ni. Okay, tak apa, saya cuba tapi saya rasa you nampak lah. Kalau you perhatikan, sekarang ni, kalau you tengok dekat chart ni, you boleh nampak dari segi beberapa benda utama. Satu ialah saya masukkan kita punya rectangle tu. Okay, perhatikan. Satu, kalau saya tarik dekat sini, kalau you perasan. Okay, sekejap. Okay. Tengok. Kan, ini adalah satu cluster. Nampak? Cluster pada H4. Satu cluster. Okay, cluster kedua ialah berada di mana?
Kluster kedua ialah sekarang berada di sini, betul tak? Dan kalau dia buat kluster ketiga, apa cerita? Ini tak adalah semestinya dia pergi ke mana. Cuma nak ceritanya ada, kau kena faham kau bermain dekat kluster mana bang. Sebabnya nanti kalau kita nampak, okay, oh ni confirm naik atas balik ni confirm. Tapi sekarang ni kluster dia dekat mana? Persoalannya lah, takut dia buat kluster baru, kau pun duk tunggu dekat atas ni sampai ke sudah. Tak naik-naik ataupun tak turun-turun. Ramai orang ingat market akan cari balik pada awal. Di mana boleh kata macam tu. Sebab dia terlalu bergantung pada banyak makro dan juga makro dan juga mikro punya filter kan. Jadi apa yang saya nak highlight lah, cuba tahu. Ini kluster 1. Ini kluster 2. Kejap saya nak padam. Ini kluster 1, ini kluster 2, ini kluster 3 kan. Jadi takutnya kita ingat poyo. Dia akan naik sini balik. Dia kena lalu kluster ni balik kan. Adakah kluster ni boleh pecah balik? So point saya sekarang ni lah, iaitu supaya you tangkap iaitu konsep kluster ni. Sebab kluster ni ada satu sudut, you kena perhatikan dari segi macam, okay, kalau aku ambil dekat sini, aku dah terbuy dekat atas, adakah aku patut tunggu ataupun kill? Persoalan dekat situ. Ini macam buka minda sikit lah. Saya tak nak pergi terlalu detail sangat. Cuma nak ceritanya ada dalam forex ni, iaitu dalam ni ialah cluster dan juga iaitu break. Saya tulis kat sini untuk you faham. Cluster, okay, dan juga break. Cluster bermaksud ialah sideways. Okay. Break juga bermaksud iaitu trending lah. Trending. Dan dia sebenarnya dia tidak trending sebab dia kena trending tu kan dia ada cluster trending kan. So jadi itu yang saya nak you faham ialah apakah beza cluster, apakah cluster break. So saya bagi sedikit lebih. Okay. Dalam cluster ni dia ada teknik yang kita trade. Ini cluster dia teknik. So cluster ni sideways. So ada gaya kita trading berlainan. Biasanya kita guna MA mirror. Okay. Dan di break ni lah kita kena faham apa berlaku. Dan di sini juga dalam cluster juga bermain diagram. Dan juga lain-lain lah. Mana pergerakan dia. Okay, untuk break ni pula, iaitu kita fokus kepada apa? Candlestick continuation. Kita tengok apa tu CPZ3. Kan, kita tengok apa lagi? Jenis TRZ CPZ. Power zone. Stoch gila, PZ. Dan sebagainya. So, maksud saya, kalau you boleh faham apakah saya maksudkan cluster dengan break ni, you akan faham, okay, semasa dia dalam cluster, apa strategi kita nak guna? Guna Bimastri sama je, guna Stoch sama je, guna Fibo sama je. Break, apakah strategi? Dan jangan lupa, point utama saya cakap dalam video ni lah, takutnya kau ingat, akan pergi cari balik. Sedangkan kau duduk cluster bawah. Lepas tu kau turun lagi. Lagi besar time frame, lagi jauh cluster kau bang. Jadi perhatikan range tu main kat mana. Takutnya kita ingat, okay, price akan cari balik atas. Kadang-kadang dia tak cari. Cari balik mungkin 3 tahun kemudian sanggup ke? Tak berbaloi trading macam tu. Jadi faham konsep cluster ni, faham konsep break ni, benda ni simple tetapi sebagai asas yang sangat penting untuk kita pergi lagi dalam silibus akan datang. Alright, jumpa lagi, please like, comment dan juga subscribe video ni. Kalau ada apa-apa soalan kan, tolong tulis dalam komen bawah kerana saya baca semua. Mungkin saya tak buat video ni sekarang, akan datang saya buat kerana saya susun ikut susunan tertentu, silibus dan juga keadaan market semasa lah. Okey, jumpa lagi dan salam hormat.